Selamat datang ke channel Cikgu Rusmaini Abdullah. Saya, guru sains anda, akan membawa anda ke suatu dunia baru, dunia sains yang mudah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video kali ini, kita akan belajar penyebaran penyakit berjangkit. Objektif pembelajaran menghuraikan tentang penyebaran penyakit, kriteria kejayaan. Yang pertama, menerangkan cara penyebaran penyakit. Yang kedua, menjelaskan mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Pelajar-pelajar, tahukah kamu bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Sebelum itu, kita imbas kembali maksud penyakit berjangkit, maksud patogen dan juga medium. Sekarang kita akan belajar penyakit berjangkit. Penyakit berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui media dan juga vektor. Kita akan lihat dengan mendalam tentang patogen, medium dan juga vektor sebentar lagi. Apakah dia patogen? Patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Jom cikgu kongsikan mnemonik bagi patogen. Kita hafal pos pantas. Bukan pos laju ya. Pos pantas. P untuk patogen, O untuk organisma, S untuk sebabkan, pantas untuk penyakit. Jadi, patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Contoh-contoh patogen, semua virus, kulat, cacing, sesetengah bakteria dan juga protozoa. Ini adalah gambar bagi bakteria dan di sebelah sini ialah gambar bagi virus. Semua pelajar tahu ini gambar apa? Ini adalah coronavirus. Kita lihat kulat. Okey, ini adalah gambar kulat. Cacing. Ini adalah cacing yang dikeluarkan oleh doktor daripada usus seseorang. Dan ini adalah protozoa. Sekarang kita lihat medium. Maksud medium ialah perantaraan bagi penyebaran penyakit. Mnemonik bagi medium ialah MUSA, MUSA. Apakah dia MUSA? M untuk medium, U untuk udara, S untuk sentuhan dan A untuk air. Ini bermakna ada berapa medium? Ada 3 medium, iaitu udara, sentuhan dan air. Ingat MUSA, MUSA. Sekarang kita akan lihat bagaimana penyebaran penyakit berlaku. Yang pertama, penyakit bawaan udara, penyakit bawaan air, jangkitan penyakit melalui sentuhan, jangkitan penyakit melalui vektor. Kita lihat dulu penyakit bawaan udara. Terdapat 2 cara jangkitan penyakit bawaan udara, iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan titisan, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Jangkitan habuk, bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Jom kita lihat contohnya. Contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara ialah yang pertama, tuberkulosis. Ini adalah bakteria tuberkulosis yang akhirnya menyebabkan batuk berdarah. Contoh yang kedua, sindrom pernafasan akut teruk iaitu SARS dan influenza A H1N1. Ini ialah virus H1N1 dan dia akan menyebabkan masalah pernafasan. Contoh yang ketiga, COVID-19. Kita dilanda pandemik COVID-19 sekarang dan penyebabnya ialah coronavirus. Penyakit yang terakhir ialah selesema. Okey, ini adalah contoh kanak-kanak yang mengalami penyakit selesema. Ianya disebabkan oleh virus selesema. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat jangkitan melalui udara
dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara yang berikut. Okey, yang pertama ialah menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk ataupun menguap. Yang kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Dan yang keempat, memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultra ungu yang boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Sekarang kita akan lihat pula penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air ini berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip yang terawat. Yang kedua, sistem sanitasi yang tidak sempurna. Okey, sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai, tinjanya yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar. Banjir juga merupakan punca kepada penyakit bawaan air. Kita boleh tengok gambar di sini ya. Ini adalah kawasan banjir. Kemudian kita lihat contoh penyakit. Contoh-contoh penyakit bawaan air ialah kolera, demam kepialu dan juga disenteri ameba. Penyakit-penyakit ini berkaitan dengan sakit perut dan muntah-muntah. Jangkitan penyakit melalui air boleh dicegah dengan cara yang pertama, mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Yang kedua, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Yang ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Dan yang keempat, mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Sekarang kita akan lihat jangkitan penyakit melalui sentuhan. Jangkitan penyakit melalui sentuhan disebabkan oleh kulat. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Contohnya, okey, yang pertama ialah kurap, yang kedua ialah panau. Ada pelajar mungkin tertukar di antara kurap dengan panau. Yang mana satu kurap, yang mana satu panau. Kurap ialah tumpuk merah, manakala panau tumpuk putih. Sekarang kita tengok apakah lagi penyakit yang berjangkit melalui sentuhan. Penyakit seperti sifilis dan gonorea pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit-penyakit ini terdapat di dalam air mani dan benali faraj. Selain itu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, pemindahan darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan juga penagih dadah. Seterusnya kita akan lihat jangkitan penyakit melalui vektor. Jangkitan penyakit melalui vektor, sesetengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu hos kepada hos yang baharu. Haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Contoh vektor dan patogen. Baiklah, kita lihat dulu vektor lipas dan juga vektor lalat, dan patogennya adalah sama, iaitu Salmonella typhi. Okey, ini ya gambar Salmonella typhi. Contoh vektor dan patogen yang lain ialah seperti pada rajah ni, pelajar boleh lihat ya, ini adalah nyamuk Aedes. Patogennya ialah virus dengue. Seterusnya nyamuk Anopheles. Okey, patogennya ialah Plasmodium malariae. Vektor tikus. Okey, patogennya ialah Bacteria Leptospira sp atau spesies. Berikut adalah jadual bagi beberapa jenis penyakit, gejala, patogen, vektor dan cara jangkitan. Okey, kita ada berapa jenis penyakit di sini? Ada malaria, kolera, denggi, Zika, kepialu
dan leptospirosis. Ataupun penyakit apa ni kalau pelajar tahu? Ya, kencing tikus. Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah penyakit malaria. Okey, apakah gejala atau simptomnya? Okey, gejala atau simptomnya ialah menggigil, demam dan juga berpeluh. Alright. Patogennya ialah Plasmodium malariae. Vektornya ialah nyamuk Anopheles betina dan cara jangkitannya ialah melalui gigitan nyamuk. Penyakit yang seterusnya ialah kolera. Okey, penyakit kolera ini apa dia punya gejala, iaitu cirit-birit dan juga muntah. Okey. Bakteria Vibrio cholera ni adalah, ini namanya patogen dan lalat sebagai vektornya. Okey, apakah cara jangkitan? Iaitu melalui makanan dan air yang tercemar. Itu sebab bila ada makanan kamu kena tutup dengan tudung saji, betul? Supaya ianya tidak dihinggapi lalat. Seterusnya kita akan lihat penyakit demam denggi. Apakah simptomnya? Iaitu sakit sendi, demam, sakit kepala dan juga mata berair. Patogennya ialah virus, vektornya ialah nyamuk Aedes. Okey, cara jangkitannya ialah melalui gigitan nyamuk. Ini adalah virusnya dan ini adalah vektornya, iaitu nyamuk Aedes. Penyakit yang seterusnya ialah demam Zika. Okey, ataupun Zika ni simptomnya ialah demam, ruam, sakit sendi dan konjungtivitis, iaitu mata kemerahan. Okey, apakah dia punya patogen? Iaitu virus. Okey, dan vektornya ialah nyamuk Aedes. Ianya berlaku atau cara jangkitannya melalui gigitan nyamuk. Penyakit yang seterusnya ialah kepialu. Simptomnya ialah demam dan juga usus berdarah. Patogennya ialah, cuba lihat gambar di sebelah kanan ni, ini ialah bakteria Salmonella typhi. Okey, ini adalah patogennya. Apakah dia punya vektor? Lipas dan juga lalat. Alright, cara jangkitannya ialah melalui makanan dan juga air yang tercemar. Penyakit yang seterusnya ialah leptospirosis ataupun penyakit apa? Kencing tikus, ya. Okey, simptomnya ialah demam, sakit kepala dan juga sakit otot. Ini otot. Okey, sakit otot, ya. Alright. Patogennya ialah bakteria Leptospira sp ataupun spesies. Vektornya ialah tikus. Okey, ni tikus, ya. Alright. Dan cara jangkitannya ialah melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Seterusnya kita tengok bagaimanakah vektor. Okey, vektor seperti apa? Lalat, lipas, nyamuk, tikus menyebarkan penyakit. Okey, kita tumpukan dulu kepada nyamuk. Okey, nyamuk telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okey, yang kedua, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Yang ketiga, nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti tadi dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Okey, seterusnya, lalat. Apa yang lalat buat? Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Seterusnya, lalat memindahkan patogen ke makanan. That's why kita mesti tutup makanan yang terdedah ni. Alright, yang ketiga, patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah pun tercemar. Sekarang kita akan lihat mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Ada berapa peringkat? Kita ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat primer. Kedua, peringkat sekunder. Dan yang ketiga, peringkat tertier. Kita lihat dulu peringkat primer ataupun yang pertama, ya.
iaitu meningkatkan tahap kesihatan, meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan juga sistem sanitasi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan badan. Pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan, jemaah haji dan juga pengembara. Yang ketiga, membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala, iaitu mengamalkan juga gaya hidup yang sihat, menghirup udara yang bersih, makan makanan yang seimbang. Peringkat yang kedua ialah peringkat sekunder. Memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan juga pasif. Yang pertama, memberikan rawatan awal kepada pesakit. Yang kedua, mengasingkan pesakit daripada orang lain. Peringkat tertia adalah peringkat yang ketiga. Yang pertama, mengawal populasi vektor, iaitu memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Yang kedua, melakukan semburan untuk membunuh vektor. Okey, ni nampak orang ni sedang fogging ataupun melakukan semburan. Dan yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Dan yang terakhir, melindungi hos, iaitu menggunakan kelambu ataupun ubat nyamuk dan memakai pakaian yang tebal. Semoga pelajar faham dengan video ini. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers, tidak kira di mana anda berada. Teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.